antara perkara yang berlaku membabitkan jantung dan juga sukan baru-baru ini di kejohanan Eropah Euro 2021 yang berlangsung pada tahun Euro 2020 yang berlangsung pada tahun 2021 ini, perlawanan yang membabitkan di antara pasukan Denmark dan juga Finland. Satu dunia menyaksikan ini, boleh saya katakan juga, apabila seorang pemain yang ternama, terkemuka juga, iaitu Christian Eriksen, tiba-tiba rebah di atas padang, baru saja memegang bola, baru saja melakukan gerakan bersama dengan pasukannya, kemudian jatuh ketika mendapatkan bola tersebut dan terus rebah dengan matanya yang terbuka dan dikatakan diserang serangan cardiac arrest Christian Eriksen. Kemudian terus sahaja dilakukan, ada juga insiden yang kita melihat bagaimana para pemain Denmark dan juga Finland berhenti. Ketua pasukannya Christian Kjær datang untuk melakukan CPR dengan lebih awal, dan yang paling penting dalam insiden tersebut adalah apabila beliau memastikan bahawa mulut ataupun lidah itu tidak tergigitlah di dalam kejadian dan insiden yang berlaku. Itu antara perkara pertama yang dilakukan, mendapat pujian, kemudian barulah pasukan emergency response datang, masuk medical untuk melakukan CPR dan perkara yang sepatutnya. Untuk itu kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Sekiranya kita tidak boleh menolak kemungkinan perkara ini berlaku kepada orang awam, kepada diri kita, orang ramai yang bersukan beriadah petang-petang sekalipun. Kita dapatkan secara panggilan video Datuk Seri Dr. Jeffrey Jaswant Dillon, pengarah sukan dan kecergasan kardiovaskular dan juga pakar perunding bedah kanan bersama dengan kita. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi. Ya. Apa khabar? Datuk Seri? Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jadi sama-sama. Ya, Datuk Seri, mungkin boleh kongsikan berkaitan sukan dan jantung terlebih dahulu. Cardiac arrest tu, Datuk Seri, apa dia? Cardiac arrest tu di mana fungsi jantung, pernafasan dan kesedaran berhenti dengan secara mendadaknya. So apa yang dimaksudkan tu, dengan tiba-tiba kalau kita periksa tidak ada fungsi jantung, tidak ada nadi jantung, tidak ada tekanan darah, pernafasan seseorang itu akan berhenti dan tiada kesan kesedaran. Maksud dia seseorang tu akan pingsan. Kalau dia berdiri dia akan rebah seperti apa yang terjadi pada Eriksen. Ya. Kenapa perkara ini boleh berlaku, Datuk Seri? Ini disebabkan untuk bincang tentang cardiac arrest, kita kena faham tentang fungsi jantung. Fungsi jantung secara amnya untuk mengepam darah keluar daripada jantung untuk membekalkan darah ke keseluruhan badan. Dan untuk melakukan fungsi jantung ni terdapat dua sistem dalam jantung. Satu sistem electrical seperti bateri dalam jantung, dan satunya sistem untuk otot, sistem untuk pump, sistem mechanical. Jadi triggernya, pencetus dia adalah electrical untuk memberi kesan mechanical untuk jantung mengepam. Jadi bila terjadinya satu kelainan kepada sistem electrical ini, seperti yang terjadi dikatakan ventricular fibrillation, di keadaan ini sistem electrical tidak memberi rangsangan kepada jantung untuk pump darah keluar daripada jantung. Disebabkan itu tidak ada darah keluar pada jantung. Keadaan ini sangat bahaya dan kalau tidak diberi rawatan serta-merta boleh menyebabkan maut, boleh menyebabkan stroke dan kesan gejala berkekalan pada seseorang itu. Jadi serta-merta harus ditangani, serta-merta harus dirawat. Ya. Ini harus juga dibezakan dengan apa dikatakan heart attack. Ya, betul. Heart attack dengan cardiac arrest tu beza. Heart attack tu adalah keadaan di mana penyumbatan kepada salur darah jantung. Salur darah yang membekalkan darah kepada jantung. Ini sebahagian kecil atau sebahagian besar jantung akan mati sebab tidak dapat cukup darah. Heart attack adalah salah satu sebab yang boleh menyebabkan kerosakan pada sistem electrical dan buat ventricular fibrillation dan menjadi cardiac arrest. Ya. Datuk Seri, melihat kepada kejadian yang berlaku baru-baru ini kepada pemain Denmark Christian Eriksen, sebelum ini juga banyak juga kejadian berlaku. Di Malaysia juga tidak ketinggalan pernah berlaku kejadian sebegini pada pemain T-Team, tak silap saya, pada satu ketika dahulu di dalam latihan. Ini kita saksikan secara langsung. Mereka ini muda, mereka ini fit, mereka adalah pemain bola sepak profesional. Juga atlet-atlet yang lain juga pernah mengalami perkara yang sama.
kenapa berlaku perkara sebegini kepada golongan ini, Datuk Seri? Pada golongan ni, kalau kita lihat pada golongan atlet yang muda berbanding dengan masyarakat awam, ya, pada rakyat awam, sebenarnya insiden ini kecil berbanding kepada masyarakat awam. Cardiac arrest berlaku pada orang yang muda, yang fit, juga kepada orang yang lebih tua. So cuma disebabkan publicity yang didapat bila orang muda rebah dan dapat cardiac arrest dan maut. Publicity yang ditonjolkan ni sangat menonjol dan ini menyebabkan kita fikir benda ni common ke tidak, ya? Okay. Kenapa terjadi? Insiden yang dilaporkannya tidaklah common sangat, 1 dalam sejuta, sampai 5 dalam sejuta, berdasarkan kajian yang dibuatkan. Kenapa berlaku? Ini pada kalau tidak ada masalah jantung di latar belakangnya, background penyakit jantung, biasanya tidak menjadi. So ada salah satu keadaan jantung, kelainan jantung yang tidak dapat didetek pada orang yang dapat cardiac arrest ni. So hampir-hampir selalu kalau diulang kaji semula ada masalah jantung pada diorang. Ya, maksudnya ada juga sejarah dan background tersebut. Okey, Datuk Seri, window of opportunity untuk kita selamatkan sekiranya berlaku di sekeliling kita, dan apa perkara pertama yang perlu kita lakukan, Datuk Seri? Mas, window yang opportunity serta-merta sebaik sahaja. Setiap minit yang berlangsung akan menyebabkan lebih chances untuk tidak dapat selamatkan maut, ya. Jadi seelok-eloknya dalam 4-5 minit pertama, disebabkan masa ni genting untuk mendapatkan buat CPR, cardiopulmonary resuscitation, dan juga kalau kita dapat ventricular fibrillation untuk buat defibrillation. Masa 4-5 minit ini penting. Kalau tidak ada darah yang pergi ke organ-organ dalam badan, terutamanya organ penting seperti otak dan buah pinggang dan sebagainya, organ-organ ini mungkin mengalami kerosakan yang berkekalan. Jadi window of opportunity 4-5 minit. Apa yang harus dibuat adalah immediate CPR, ya. Untuk seperti apa kita lihat live, saya pun ada tengok live ke isu terjadi pada Christian Eriksen. Apa yang dilakukan oleh rakan-rakannya, ketua pasukannya memang tepat sekali. Simon Chair, apa yang dibuatkan adalah buat cepat, dia buat assessment sama ada dia bernafas ke tidak. Betul. Dan dan terus memanggil medik. Jadi dia diletakkan dia di keadaan mengiring. Ini penting supaya tidak ada apa-apa. Biasanya orang yang pingsan, lidah ni boleh menyumbatkan saluran rongga untuk pernafasan. Betul. Jadi ini cara mengiring ni is a safe position untuk pertama. Harus, dan terusnya medik datang. Medik yang datang dia terus buat assessment, tidak ada pernafasan, tidak ada nadi jantung. Jadi lepas tu kita harus buat CPR. CPR secara amnya seramai-ramai orang rakyat kalau dapat belajar, inilah sangat penting. Inilah peluang untuk menyelamatkan seseorang yang dapat cardiac arrest, ya. Datuk Seri, boleh kita belajar berkaitan dengan CPR? Ya, macam mana? Boleh kita belajar berkaitan dengan CPR ini untuk pemahaman dan juga pengetahuan kita semua? Boleh. Saya dapatkan satu mannequin model di sini. Boleh, ya. Silakan, Datuk Seri. Sangat istimewa pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar asas ni, Datuk Seri. Asas CPR ni kita satunya kita kena tengok sama ada pernafasan. Jadi kita dengar ada pernafasan ke tidak. Kita biasanya boleh dengar pernafasan seorang dan kita check pulse. Pulse yang kita check ni biasanya nadi jantung yang besar. Ini namanya di carotid pulse, di leher. So dengan cepat-cepatnya kalau tidak ada pernafasan, tidak ada nadi jantung, kita harus buat CPR. CPR tu kita boleh katakan ABC. Macam A tu untuk airway-nya. Airway-nya kita boleh donggakkan dagunya ke atas, atau macam jadi pada Eriksen, kawan dia rebahkan dia pada tepi supaya mulut dia tidak ada benda-benda yang mengganggu dan menghalang rongga pernafasan. Itu airway, ya. Nombor 2 breathing. Kalau tidak ada breathing, kita harus cuba untuk melepaskan 2 nafas kepada seorang yang cardiac arrest. Lepas tu circulation C ni, circulation kita kena buat cardiac compression. Cara buat dia, tangan ni kita harus lock, kanan dan kiri, antara
tengah-tengah dada ni di bahagian bawahnya, di bahagian pangkalnya, tengah-tengah antara dua dada kita press down. Dan press ni kita kena efektif terus kepada tangan yang lurus, depthnya lebih kurang 5 cm 2 inci. Dan kita buat compression 30 kali. Okey. 30 kali. Tiap-tiap 30 kali kita berhenti, kita cek pernafasan, dan kalau tidak pernafasan bagi rescue breathing. Ini penting ya. Dan ini kita akan ulangi sampai pertolongan atau rakan yang datang untuk membantu kita. So ABC ni, lepas ABC, airway, breathing dan circulation, dan kita akan harus cari satu alat AED. Automatic external defibrillator. Kalau defibrillator ni kita letakkan 2 pad di sini, dan 2 pad dipasangkan kepada defibrillator, dan dia akan kesan sama ada si mangsa ni ada ventricular fibrillation, kelainan elektrik jantung, dan dengan satu tekan switch boleh dibelajar, boleh memberikan defibrillation, shock kepada mangsa. Dan itu yang berlaku pada Christian Eriksen. Betul. CPR dilangsungkan dengan serta-merta, dan defibrillation diberitakan hanya 1 kali dan dapat menyelamatkan Eriksen. Itu sangat penting dan sangat istimewa. Datuk Seri, mungkin untuk pemahaman yang lebih lanjut, kita nampak Datuk Seri lock tangan tadi. Yang tangan yang mana satu di bahagian bawah, tangan mana satu di bahagian atas, dan di bahagian mana bahagian dada ni untuk kita tahu betul-betul kita tekan tepat pada kawasan yang diperlukan, Datuk Seri. Okey. Kalau kita lihat dalam mannequin ni, okey. Kalau boleh tegakkan, Datuk Seri, okey. Boleh nampak ya? Boleh. Okey. Di antara dada di bahagian bawah, di bahagian pangkal tulang dada ni, antara 2 puting, kita tekan right in the middle di sini. Dan pressure dia straight ke tengah. Cara locknya, kanan atas kiri atau kiri atas kanan tidak mengapa. Cuma cara lock dia. Okey. Cara lock dia kita nak firm. Dan firm, dan kita tekan straight down. Berapa rate dia? Lebih kurang 100 kali dalam 1 minit. Ini untuk supaya kita buat simulasi kepada jantung untuk pam darah ke seluruh badan. So kita go on sampai 30 kali, mentally kita kira, dan kita berhenti, kita bagi rescue breathing, kita cek balik ada nadi, kalau tidak kita continue. Sehinggalah pasukan kecemasan hadir sehingga pasukan emergency team datanglah. Seperti sampai pasukan emergency datang. Okey. Ini adalah penting because every minute counts. Every minute, as you said, is a window of opportunity. Jadi secara serta-merta kita harus buat. Okey. Datuk Seri, sangat menarik, sangat jelas, sangat berkesan. Terima kasih banyak. Mungkin yang terakhirnya, Datuk Seri, soalan saya adalah berkaitan dengan apa peringatan dan juga pesanan kepada orang ramai yang sekarang ini ialah bersukan dengan waktu PKP-nya, keadaan badan juga mungkin tidak secergas biasa. Apa pesanan yang boleh Datuk Seri berikan kepada orang ramai, Datuk Seri? Jangan over exercise. Kalau pergi nak exercise tu regular exercise, tapi buat dengan cara moderate, kesederhanaan. Jangan push yourself sangat, dan keep yourself healthy. Makan dan minum pun harus dijaga. Walaupun PKP ni banyak masa mungkin, tapi jangan over exercise. Datuk Seri, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Nanti kita dapatkan pandangan lagi Datuk Seri Dr. Jeffrey Jeswan Dillon, pengarah sukan dan kecergasan kardiovaskular, pakar perunding bedah kanan.